KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera murid-murid. Anda sedang menonton Didik TV KPM untuk slot menengah atas. Saya Nisa K akan bersama-sama dengan anda selama 1 jam ini. Tengoklah di hadapan Nisa ni. Ada pula bunga Rafflesia. Mana datangnya ni? Ada pula harimau. Anaknya mungkin. Nak mengetahui dengan lebih lanjut tajuk bagi mata pelajaran geografi kita hari ini, kita lihat dulu siapa guru yang akan bersama-sama dengan kita. Baiklah murid-murid, bersama-sama dengan kita hari ini. Jom kita nak persilakan Cikgu Teknologis Muhammad Zaki Said dari SMK Penanti Bukit Mertajam Pulau Pinang. Selamat datang Cikgu Zaki. Ya, terima kasih. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM. Cikgu, hari ini bagi mata pelajaran geografi, saya nak tahu tajuknya sahaja dahulu. Saya nak rahsiakan dulu. Rahsiakan? Boleh. Sementara Cikgu Zaki merahsiakan, kita hari ini juga dibantu oleh jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Syamila Nair Chandra dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil, Kuala Lumpur bersama-sama dengan kita pada hari ini. Baiklah, Cikgu Zaki, kenapa nak berahsia dengan saya hari ini, Cikgu? Hari ini Nisa dan murid-murid di rumah, saya dah bawa khazanah hutan yang tertua di dunia ni, iaitu lebih kurang hutan di Malaysia ni lebih kurang 130 juta tahun dahulu. Wah, jadi saya bawakan bunga yang terbesar di dunia. Ya? Itu bunga apa? Ini bunganya Rafflesia. Ya, betul. Atau bunga Pakma. Bunga Pakma. Okey, yang kedua adalah kita bawa seekor. Ini adalah Raja Rimba. Raja Rimba. Ataupun Pak Belang, ataupun yang terkenal sekarang kita sebut Harimau Malaya. Harimau Malaya, tapi betul. Sekarang Harimau Malaya bermain bola sekarang. Betul. Harimau Malaya kita menjadikan gol nampaknya. Ya, betul. Okey, baik murid-murid di rumah, hari ini kita akan bincangkan berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi, iaitu bunga Rafflesia. Dan salah satu adalah hidupan liar yang ada dalam hutan kita, iaitu ataupun hidupan liar yang ada dalam hutan di negara kita. Jadi, tapi kita tak fokus kepada tumbuh-tumbuhan, kita nak fokuskan kepada iaitu pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Itu dia, dah tak menjadi rahsia tajuk kita, pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Tapi cikgu, apa beza pemeliharaan dan pemuliharaan? Itu yang kita akan bincangkan sebentar lagi. Baik, jom kita teruskan kelas kita. Silakan cikgu. Okey, baik. Baiklah cikgu, jom. Saya rasa murid-murid di rumah pun semua sudah bersedia untuk kelas kita. Kita mulakan. Silakan. Okey, baiklah Nisa dan murid-murid di rumah. Hari ini kita akan bincangkan iaitu geografi tingkatan 5, iaitu bab 6. Pemeliharaan dan pemeliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Murid-murid di rumah, pastikan anda bersedia dengan buku teks muka surat 96. Baik. So, untuk hari ini Nisa dan murid-murid di rumah, 5 standard pembelajaran yang kita nak capai. Yang pertama sekali adalah kita nak menerangkan konsep. Murid-murid diharapkan faham tentang konsep pemeliharaan dan pemuliharaan. Yang kedua adalah sekurang-kurangnya murid dapat mengenal pasti atau menghurai iaitu kegiatan manusia yang menyebabkan kepupusan. Kemudian yang ketiga adalah kita nak lihat kepentingan usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan. Dan yang keempat pula adalah kita nak tahu juga murid-murid sekurang-kurangnya dapat mengenal pasti atau menjelaskan 3 usaha pemeliharaan, dan akhir sekali adalah 3 usaha yang berkaitan dengan usaha-usaha pemuliharaan. Okey. Baik, kalau dah bersedia semua, kita nak bincangkan berkaitan dengan konsep pemeliharaan dan pemuliharaan. Tadi Nisa ada tanya kepada saya, apa beza antara kedua-duanya? Satu pelihara, satu lagi pulihara. Kalau pelihara, kita pelihara apa Nisa? Pelihara kucing? Ya, betul. Kalau pulih? Kita pulih tu seperti kita memperbaiki sesuatu. Kucing dah sakit. Kita hantar klinik. Hantar klinik. Tapi dalam tajuk kita hari ini, kita bukan nak bawa kucing, tapi kita nak bawa harimau, spesies-spesies hidupan liar yang ada dalam hutan kita, ataupun spesies-spesies tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okey, baik. Kita lihat apa maksud ataupun definisi lah konsep iaitu pemeliharaan, iaitu kita nak melindungi
Ini perkataan yang sangat penting, iaitu kita nak melindungi tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar daripada dimusnahkan ataupun diancam kepupusan. Bermaksud tumbuh-tumbuhan semula jadi dah ada. Hutan kita yang kaya yang saya sebut tadi hutan yang telah berusia lebih daripada 130 juta tahun dah ada. Jadi kita apa yang kita buatlah kita pelihara daripada pupus ataupun musnah. Okey, yang kedua adalah berkaitan dengan pemeliharaan. Hutan dah rosak, haiwan mungkin dilanda, haiwan mungkin berisiko pupus. Jadi apa kita perlu pulihkan dia. Pulihkan di sini sama ada kawasan hutan yang telah musnah ataupun haiwan itu sendiri ataupun tumbuh-tumbuhan semula jadi tersebut. Okey, contoh yang kita boleh kenal pasti adalah contohnya di Kuala Gula, kawasan migrasi burung-burung hijrah daripada bulan September hingga April, sebab negara-negara 4 musim mengalami musim luruh dan musim sejuk. Jadi burung-burung ni berhijrah ke Kuala Gula. Jadi perlu dipulihkan kawasan atau habitat di kawasan Kuala Gula tersebut. Baiklah. Sekarang kita dah mengetahui beza pemeliharaan dan pemuliharaan. Ada tak murid-murid yang masih lagi orang kata apa tercari-cari muka surat berapa tadi cikgu? Buku teks muka surat 96. Kita rehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Kembali menonton Didik TV KPM bagi slot menengah atas. Mata pelajaran kita hari ini ialah geografi bersama-sama dengan Cikgu Zaki. Kita pun tak nak buang masa, murid-murid di rumah nampaknya sudah bersedia. Kita teruskan sesi kita. Silakan Cikgu. Baiklah Nisa dan murid-murid di rumah. Seterusnya kita akan bincangkan apa kegiatan manusia yang menyebabkan kepupusan. Itu persoalannya. Kegiatan kita lah manusia. Apa yang manusia buat? Okey. Jadi murid-murid dah bersedia, kita lihat ada lebih kurang 6 kegiatan manusia yang telah menyebabkan kepupusan hidupan liar dan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Yang pertama sekali adalah aktiviti pembalakan di sini. Pembalakan. Yang kedua adalah aktiviti pertanian. Pertanian di mana? Di Cameron Highland. Kemudian di kawasan Lahad Datu Sabah. Ini pun satu isu juga. Yang ketiga adalah bahagian iaitu pembinaan empangan. Okay, kita banyak empangan yang ada di Malaysia untuk menjana kuasa hidroelektrik dan juga satu lagi adalah untuk simpanan air kita. Kemudian pemburu haram. Okay. Kemudian yang kelima adalah perlombongan dan yang terakhir adalah iaitu pembinaan jaringan pengangkutan ataupun lebuh raya. Okey, Nisa, kita akan pergi satu persatu. Okey, apa kegiatan yang menyebabkan pupus ni? Okey, baik. Kita lihat yang pertama adalah aktiviti pembalakan. Okey, seperti yang kita tahu, hutan negara kita kaya dengan pelbagai jenis spesies hutan, spesies pokok-pokok, terutamanya cengal, meranti dan keruing. Inilah pokok-pokok yang sangat mahal. Okey, jadi apabila aktiviti penerokaan dijalankan, penerokaan maksudnya kita tebang kayu balak. Okey, adakah kita mengambil kira pokok-pokok kecil, anak-anak pokok? Kita dah tak kira, kita tebang semua. Okey, sepatutnya kita tebang saiz diameter lebih daripada 45, maksudnya lebih daripada 45 cm. Okey, kalau kurang daripada 45 cm diameter batang pokok, jadi apa yang kita buat, kita biarkan dia hidup 10 hingga 20 tahun lagi. Okey, kemudian apa kesannya adalah kehilangan habitat. Okey, seperti yang kita tahu, tumbuh-tumbuhan semula jadi ataupun kawasan hutan ni merupakan habitat pelbagai jadi ataupun rumah lah kepada pelbagai jenis spesies tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar. Okey, seterusnya adalah kita lihat dari segi faktor pertanian. Okey, kita Nisa, saya bukan menentang kepada kegiatan pertanian, bukan kita tak nak menjana ekonomi negara kita. Okey, tapi kegiatan manusia yang dijalankan ni sepatutnya kita diuruskan lebih baik. Okey, terkawal. Okey. Itu kita terpaksa menebang hutan untuk membuka ladang. Contohnya contoh-contoh yang kita boleh kenal pasti lah, contohnya penanaman kelapa sawit di Lahad Datu Sabah, kemudian kebun sayur di kawasan penanaman sayur hawa sederhana iaitu di Cameron Highland dan juga Kundasang. So
isunya juga apa yang berlaku adalah penggunaan baja kimia dan racun serangga bila disembur kepada tumbuh-tumbuhan ataupun kepada sayur-sayuran. Kesannya bila hujan turun, semburan racun tersebut akan dibawa mengalir ke kawasan sungai. Ini akan menjejaskan hidupan akuatik di dalam sungai. Okey, seterusnya kita lihat pula pembinaan empangan. Nisa, saya tak menentang pembinaan empangan. Betul. Tapi pembinaan empangan ni sebenarnya memberi kesan kepada pelbagai jenis spesies-spesies tumbuh-tumbuhan sebenarnya dan hidupan liar. Kerana dia menenggelamkan kawasan hutan dalam skala yang sangat besar. Okay, ini apa yang berlaku. Perubahan juga perubahan dari segi kualiti air. Okey, jadi tasik tersebut dia akan ambil masa yang sangat lama untuk dia pulih. Jadi kesannya dia akan menyebabkan kepupusan kepada hidupan akuatik seperti contohnya ikan-ikan lah. Okey. Antaranya adalah di empangan taiga gaung di China, antara empangan terbesar di China. So apa yang berlaku iaitu ikan lumba-lumba Baijiu ini telah mengalami kepupusan. Okey. Begitu juga dengan spesies tuntung semasa pembinaan empangan Temenggor. Okey, sebab spesies tuntung ni ataupun ikan ni dia akan kembali ke kawasan akan bermigrasi ke kawasan hulu, daripada hilir ke hulu. Jadi bila kita bina tembok empangan menyebabkan laluan dia terhalang. Okey, jadi proses pembiakannya sepatutnya berlaku tak dapat berlakulah. Begitu juga dengan contohnya ikan terubuk sungai di kawasan empangan Temenggor pun dah makin berkurangan. Okey. Seterusnya Nisa adalah pemburuan haram. Okey. Kenapa memburu haiwan-haiwan? Okey. Contohnya apa? Tenggiling. Contohnya pernah tengok tenggiling? Tenggiling pernah. Tapi tengok gambar je cikgu. Okey. Selalunya dia akan berlingkar, berpusing kan? Okey, bila kita ganggu dia. So tenggiling ni sebenarnya Nisa dia tak ada gigi. Okey, dia makan melalui lidah dia. Dia makan semut-semut kecil. Okey, banyak diburu kerana digunakan secara tradisional untuk perubatan. Isi dia digunakan untuk perubatan. Jadi saya pun tak pasti dengan keadaan macam tu. Baik. Okey, antara lain adalah kulit gading gajah lah. Kemudian sumbu dan juga tanduk. Okey. Seterusnya adalah pelombongan. Okey. Pelombongan ni dia akan mengorek tanah. Aktiviti pengorekan tanah ni menyebabkan hakisan tanah membentuk kelodak. Jadi kelodak tersebut akan mengalir ke dalam sungai. So dia akan menyebabkan berlaku mendapan di dalam sungai tersebut. Mendapan ni akan menjejaskan kualiti air di dalam sungai. Jadi kesannya adalah masih yang sama kepada hidupan akuatik. Antara contohnya adalah pelombongan emas di Kuala Lipis, kemudian pelombongan bauxite di Kota Tinggi Johor. Ini adalah antara batuan enapan yang digunakan untuk penghasilan aluminium. Okey. Boleh ingat Nisa? Boleh, insya-Allah. Saya ada quiz untuk Nisa nanti tau. Saya cuba menulis nota, murid-murid di rumah bantu Nisa juga ya. Okey. Okey, baik. Okey, seterusnya adalah pembinaan jaringan pengangkutan. Okey, seperti yang kita tahu, pengangkutan sangat penting. Jadi akan korbankan kawasan hutan. Okey, kawasan hutan tersebut akan dibahagikan kepada dua. So dia akan memberi kesan kepada ekosistem hutan itu sendiri. Okey. Contohnya apa yang kita buat adalah pembinaan lebuh raya. Okey. Contoh yang paling baik saya nak tunjukkanlah di kawasan lebuh raya di Brazil. Okey, iaitu lebuh raya Trans Amazon. Okey, lebuh raya Trans Amazon ni dia merentasi kawasan Amazon. Okey. Jadi memang baiklah kita bina kan. Kita bina pun sangat tinggi ya. Maksudnya haiwan-haiwan daripada kiri ke kanan boleh bergerak. Boleh gerak di bahagian bawahnya. Di bahagian bawah. Kemudian aliran air, sungai air pun boleh mengalir dengan baik. Okey, dah baik, dah bagus. Tapi kesan lain pula berlaku iaitu dari segi aspek penerokaan hutan secara haram. Kita dah bina jaringan jalan untuk peneroka untuk meneroka lebih luas lagi. Kemudian kita bagi laluan mudah juga untuk pemburu-pemburu haram ke hutan Amazon. Inilah kesan. Hutan Amazon ni ini adalah hutan tropika yang sangat penting untuk dunia. Okey, ataupun kita kata dia sebagai peparu dunia lah. Sama juga dengan hutan tropika yang ada, hutan hujan tropika yang ada di Malaysia. Okey, Nisa, bersedia Nisa? Saya bersedia. Murid-murid di rumah boleh sama-sama menjawab soalan yang bakal Cikgu Zaki beri kepada saya. Silakan Cikgu. Okey. Kuis yang pertama. Baik. Okey. Apa soalannya? Senaraikan 3 kegiatan manusia yang menyebabkan kepupusan. Baik. 3
kegiatan manusia yang menyebabkan kepupusan. Baik, murid-murid di rumah, marilah kita menjawab bersama-sama. Jawapan saya, cikgu ya? Yang pertama, aktiviti pembalakan. Pembalakan, betul. Okay. Yang kedua, aktiviti pemburuan haram. Betul, pemburuan haram. Yang ketiga, aktiviti pembinaan empangan. Ya, betul, pembinaan empangan. Nasib baik. 3 markah untuk saya. Saya ada hadiah. tak? Saya ada hadiah dalam bunga Rafflesia. Dalam bunga Rafflesia, cikgu? Cikgu ni biar betul. Saya ambil ya. Okey. Satu ganjaran untuk Nisa. Terima kasih, cikgu. Okey. Nisa, ada lagi soalan-soalan seterusnya. Nisa kena bersedia. Okey, saya akan bersedia. Sebelum kita pergi kepada aktiviti yang seterusnya, kita akan beristirahat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Satu ganjaran. Didik TV KPM. Terima kasih murid-murid kerana masih bersama dengan kami di Didik TV KPM. Berdasarkan tajuk yang kita bincangkan hari ini, pastinya kita nak tahu ya Cikgu Zaki, apa pentingnya kita memelihara dan memulihara tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Jom kita teruskan. Silakan Cikgu Zaki. Okey, Nisa dan murid-murid di rumah. Nanti ada orang cakap kata saya tak menyokong kegiatan ekonomi, tak menyokong untuk menjana pendapatan negara. Jadi saya tak menentang. Tapi saya nak ingatkan murid-murid ni, kita pastikan bahawa sumber alam kita terjaga melalui pembangunan yang lestari. Okey, bagaimana pembangunan lestari ini? Kita perlu mengambil kira segala aspek yang kita nak buat, kegiatan ekonomi yang kita nak buat. Jadi perlu kita titik beratkan kehendak alam sekitar, iaitu kehendak hutan kita, kehendak sumber semula jadi, tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar. Okey, baik. Kita masuk kepada tajuk seterusnya, iaitu kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan. Baik. Okey. Di sini ada 10 saya berikan kepada murid-murid di rumah. Okey. Jadi Nisa bersedia Saya bersedia. Saya akan terangkan berkaitan kepentingan. Baik. Okay? Kenapa perlunya kita buat usaha-usaha pemeliharaan dan pemeliharaan. Okey, yang pertama sekali adalah itu kita nak mengelakkan kepupusan. Seperti saya bagi tahu tadi, kita nak pastikan bahawa kita dapat tengok lagi harimau. Kita dapat tengok lagi beruang matahari yang ada dalam hutan kita. Kemudian kita nak tengok ada lagi tak bunga Rafflesia. Susah nak dapat sebenarnya, Nisa. Pernah cari? Pernah masuk hutan? Rasa kalau saya cari tak dapat, cikgu. Sukar untuk mendapatkannya. Saya tengok yang ini je lah, cikgu ya. Okey, Nisa kena masuk dia tu hutan Royal Bloom. Okey, nanti Nisa akan jumpa kalau bernasib baik. InsyaAllah. Okey. Baik, seterusnya adalah kita nak mengekalkan, nombor 2, iaitu kita nak mengekalkan keseimbangan ekosistem, iaitu kita nak mengekalkan komponen biotik dengan abiotik. Biotik adalah melibatkan tumbuh-tumbuhan ataupun hidupan yang hidup. Kalau abiotik tu bermaksud bukan hidup. Bermaksud tumbuh tanah-tanah kita, sumber air kita nak pastikan terus terjaga dan terpelihara lah. Apabila tumbuh-tumbuhan ini musnah, kesannya apa yang berlaku adalah berlakunya impak yang sangat besar, itu berkaitan dengan hakisan tanah, runtuhan tanah, menjejaskan kualiti air, simpanan air kita, simpanan kawasan tadahan air hujan kita juga akan makin berkurangan. Ini adalah aspek yang kedua. Aspek yang ketiga adalah kita nak menjamin sumber bekalan berterusan, sumber kayu-kayan kita, sumber pelbagai jenis herba-herba kita, kacik Fatimah, tongkat Ali. Ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat penting yang berada yang ada dalam khazanah hutan negara kita. Dan yang keempat adalah kelangsungan sumber air bersih. Dan minum, Nisa. Itulah, saya nak minum kejap lagi, cikgu, selepas ini. Okey, haus pula saya rasa. Terfikir dah Nisa dan murid-murid di rumah, air itu datangnya daripada mana? Kalau tanya saya, air yang di rumah tu daripada paip air, kita masak, kita minum. Okey. Biasa macam itulah. Atau Nisa ambil daripada air hujan, tadah dengan cawan. Kotorlah cikgu, air hujan. Sebenarnya jangan risau Nisa. Hutan dah tapis untuk kita sebenarnya.
Ini sangat penting untuk kita jaga, kita pelihara hutan-hutan kita ni, sebabnya hutan-hutan kita ni merupakan kawasan tadahan air hujan. Dia akan simpan kawasan simpanan air kita, ibarat macam sponge. Okey, sponge bila kita basuh pinggan, kita Serap tekan air. kan, dia serap air. Macam itulah sifat hutan kita baik, ataupun rumah bagi tumbuh-tumbuhan sebenarnya jadi dan hidupan liar. Dan yang ketujuh adalah kita nak kawal keseimbangan suhu bumi. Dan yang ke-8 adalah kita nak mencegah daripada berlakunya hakisan. Dan yang ke-9 adalah kita nak mengurangkan pencemaran udara. Okey, sebenarnya hutan kita ni dia berperanan. Dia menjalankan proses fotosintesis. Okey, fotosintesis ni penting untuk kita serap karbon dioksida yang banyak yang kita hasilkan melalui industri, melalui kenderaan, melalui kita sendiri manusia. Ataupun haiwan-haiwan sendiri. Jadi tumbuh-tumbuhan sebenarnya jadi inilah yang menjalankan proses fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Bila oksigen banyak, so kawasan tersebut akan menyebabkan suhu makin berkurangan, kemudian boleh kawal pencemaran udara dan juga pencemaran air. Okey, seterusnya adalah kita nak menggalakkan satu lagi adalah ekopelancongan. Suka masuk hutan? Saya suka jungle trekking, cikgu. Okey, bagus. Dah jumpa Pak Belang? Dekat zoo. Okey. Kalau jumpa depan-depan saya lari dulu. Okey, betul. Pak Belang sebenarnya harimau ni dia tak suka hidup beramai-ramai, dia suka hidup individu. Okey, berseorangan. Kemudian dia suka hidup secara berwilayah. Okey, besar. So dia akan bergerak merata-rata. Okey, itu adalah raja rimba kita. Okey, baik. Kita lihat satu persatu berkaitan dengan bagaimana pentingnya kita nak mengekalkan keseimbangan ekosistem. Okey, sebab satu lagi aspek lah dalam hutan ni berlakunya interaksi antara komponen hutan, iaitu haiwan, humus, ada benda air, kemudian udara, tanah dan juga tenaga. Kerana satu ekosistem ni dia ada sebuah rantaian makanan yang sangat lengkap. Jadi salah satunya hilang, dia akan mengganggu keseimbangan ekosistem tersebut. Okey, seterusnya adalah kita nak menjamin bekalan sumber kayu-kayan kita ataupun sumber-sumber herba-herba kita yang sangat bermutu tinggi ya. Okey, seterusnya adalah kita nak pastikan kelangsungan sumber air bersih. Ini sangat penting ya. Seperti yang saya terangkan tadi, iaitu hutan ni menjadi satu kawasan tadahan air hujan ataupun dia menyimpan air bawah tanah. Okey, so sekiranya hutan kita dah teroka. Jadi mana kita nak simpan air kita? Tak ada, cikgu. Tak ada. Kawasan dah habis dah. Betul. Jadi itulah pentingnya kita buat usaha pemeliharaan dan pemuliharaan. Kita nak pastikan kita dapat air bersih dan kita dapat memastikan bahawa generasi akan datang dapat minum air yang bersih. Sebab sekarang ni akan berlaku krisis makanan yang kita dan dunia bincangkan, krisis makanan. Sebab akan berlaku apa? Krisis air, pencemaran air. Itu yang berlaku. Baik. So negara kita ni kaya dengan sungai, kaya dengan air sebenarnya. Kita sampai hari ini kita tak guna pun air bawah tanah. Kita masih guna air daripada sungai untuk pelbagai jenis kegunaan. Okey, seterusnya adalah kita nak kawal keseimbangan suhu bumi. Okey. So dalam bagaimana kita nak kawal ni? Okey, tumbuh-tumbuhan ni dia berlakunya proses transpirasi ataupun berpeluh lah, kita bahasa yang lebih mudah dia berpeluh. Jadi dia akan berpeluh, akan membebaskan dalam bentuk air dan bentuk wap air. So wap air itu akan terbebas ke udara. Okey, bila wap air banyak dalam udara kita, dia akan menyederhanakan suhu, menurunkan suhu. Okey, begitu juga dengan proses fotosintesis. Apa yang berlaku, dia akan lebih banyak oksigen dia akan dibebaskan. Macam misal kalau kita duduk bawah pokok, teduh, seronok kan, sejuk. Rasa segar, cikgu. Betul. Jadi kita kalau nak beriadah, kita pergi hutan atau pergi ke bandar? Saya pergi ke hutan, taman-taman yang ada banyak pokok, cikgu. Ya, betul. Kita kembali kepada alam. Alam, betul. Okey, seterusnya adalah kita nak mencegah hakisan. Okey, litupan tumbuh-tumbuhan itu sendiri dia akan memperlahankan titisan-titisan air hujan. Bila terkena kepada pokok ataupun lapisan kanopi hutan, okey, dia akan memperlahankan sebenarnya air hujan tu besar, dia besar-besar. Bila dia turun akan terkena pada permukaan tanah, dia akan lebih cepat berlakunya hakisan. Kemudian akar-akar pokok juga dia akan mengawal air larian permukaan. Dia perlahan-lahan, kemudian perlahan-lahan dia tak pergi ke sungai, tapi perlahan-lahan akan masuk ke dalam tanah. Jadi dia akan jadi air simpanan bawah tanah lah. Okey.
Bersedia Nisa? Saya dah bersedia. Murid-murid di terlaju rumah nampaknya semuanya dari tadi memberi perhatian, cikgu. Ya. Boleh jawab bersama-sama. Baik. Okey, kali ni tak ada rahsia. Dah keluarkan dah? Ya. Okey. Jelaskan satu kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan. Satu kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan adalah untuk memastikan kita ada kelangsungan bekalan air bersih. Kerana negara kita ni sebenarnya kaya dengan kawasan tahan air dan sumber air bersih, dan hutan juga berfungsi untuk menyimpan air bawah tanah. Betul Nisa. Betul. Nasib baik. Okey. Nisa boleh dapatkan satu lagi hadiah. Satu lagi ganjaran untuk saya. Siap Okey. ya. Dalam bunga Rafflesia ni ganjaran saya. Kita lihat. Okey, Satu lagi hadiah. tadi Nisa terangkan tentang air bawah tanah. Baik. Kenapa Nisa risau ke? Risau dengan air, tak ada air nak minum. Itulah, kalau adanya berlaku krisis ketiadaan bekalan air, banyak urusan sehari-hari kita terganggu, cikgu. Contoh Ya, macam betul. kita nak bersihkan diri, nak makan dan minum, yang mana sangat penting untuk kelangsungan hidup. Ya, Itu apa betul. yang saya fikirkan. Okey, Nisa, kita pergi seterusnya. Ada lagi soalan? Ada lagi. Iaitu kuis yang ketiga. Okey, apakah pendapat anda tentang gambar kegiatan ekonomi di sebelah dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan? Baik. Okay, murid-murid di rumah, perhatikan gambar yang ada. Kita jawab bersama-sama dengan harapan jawapan kita betul dan dapat Okey. ganjaran lagi. Baik. Saya dapat lihat ada 2 buah lori yang Okey. mengangkut kayu-kayu balak, cikgu. Banyak kayu-kayu balak, di mana ini adalah kegiatan ekonomi pembalakan. Pembalakan bagi... Ada saiz besar, saiz kecil. Tapi tadi cikgu kata diameter mesti 45 cm Ya. lebih. Ini bermakna ini adalah kegiatan yang tidak dikawal dengan baik, Ya. kerana terdapatnya saiz kayu yang kecil yang tidak sepatutnya ditebang lagi. Ya. Betul tak cikgu? Ya. Pada pendapat saya penting untuk kita pelihara dan pulihara agar kita tidak merosakkan kawasan hutan, kita tidak menebang pokok-pokok yang masih belum matang. Saiz Maksudnya ataupun tak menjejaskan lah. tak menjejaskan. Menjejaskan siapa tu? Kawasan-kawasan hutan dan juga ekosistem, cikgu. Kalau kita tebang je semua, nanti banyak perkara akan terjejas. Contoh ya cikgu, contoh saya beri. Okey. Kalaulah di kawasan kaki gunung dekat kawasan hutan tu ada sebuah kampung. Okey. Pembalakan berlaku tak terkawal, mungkin ketika hujan lebat berlaku, air boleh Banjir. membawa Banjir lumpur. lumpur ke kawasan kampung tersebut. Okey, ada lagi nak terang ke? Ke Apa lagi, dah apa memang lagi? muktamad tak nak jawab dah? Kalau kita melakukan pembalakan secara tak terkawal, cikgu, saya fikir satu hari nanti kita akan kepupusan sumber-sumber kayu kayan yang baik di Malaysia. Okey. Saya kunci jawapan saya. Okey. Bagaimana, cikgu? Boleh diterima. Baik. Okey, tak apa. Ambil hadiah dulu. Ambil hadiah dulu. Yeay. Okey. Hanya nak hadiah saja. Okay, saya cuma nak tambah lagi sikit Baik, boleh, murid-murid Ibu. di rumah. Tadi Nisa fikirkan aspek manusia. Saya ni lebih bertimbang rasa. Fikirkan nasib hidupan liar. Hidupan liar. Tumbuh-tumbuhan semula jadi. Oh, Itu saya ya, lebih cikgu. risau. Kita punya raja rimba kita, kemudian kita punya seladang, kita punya rusa kita, Ya. kita punya beruang matahari. Itu saya risau. Okey, sebab kemudian spesies-spesies, pelbagai jenis spesies burung. Ya. Okey, juga perlu kita ambil kira. Betul. Pelbagai jenis spesies tumbuh-tumbuhan juga perlu kita ambil kira. Memandangkan, ya, cikgu dah sebut mengenai haiwan-haiwan liar, saya terfikir haiwan-haiwan kecil-kecil yang duduk di atas pokok akan kehilangan habitat juga. Baiklah, kita hentikan dahulu perbincangan kita. Kita sambung selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Masih bersama dengan kami di Didik TV KPM. Saya Nisa K. Kita ada Cikgu Zaki akan teruskan kelas kita hari ini. Murid-murid di rumah dah bersedia? Jom kita teruskan. Silakan Cikgu. Okey, Nisa dan murid-murid di rumah. Kita nak pergi kepada usaha. Apa yang usaha-usaha yang kita telah lakukan di Malaysia dan juga di negara-negara lain. Okey, apa usahanya? Itu usaha pemeliharaan di Malaysia. Yang pertama sekali adalah kita ada undang-undang yang digunakan untuk menguruskan hutan dan juga menguruskan tumbuh-tumbuhan seperti dan hidupan liar yang ada di dalam hutan di negara kita. Baik. Okey, kita sebenarnya di sini ada lebih kurang lima usaha pemeliharaan. Yang pertama sekali adalah penilaian impak alam sekitar ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah Environmental Impact Assessment, EIA. Perlu kita jalankan sekiranya kita contohnya kita nak membina lapangan terbang, kita nak kita nak tanam sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan yang lebih daripada 500 hektar. Perlu kita lakukan penilaian kesan kepada alam sekitar. Penilaian ni macam mana, Nisa? Pernah dengar ke EIA? Saya rasa mungkin ramai yang masih tidak memberikan sepenuh orang kata apa kepekaan terhadap EIA ni, Cikgu. EIA ni sebenarnya, Nisa dan murid-murid, dia adalah sebuah laporan. Jadi kita kenal pasti apa elemen-elemen sekiranya kita lakukan, contohnya pembinaan empangan. Lebih daripada 400 hektar akan digunakan. Jadi kita akan lihat aspek tumbuh-tumbuhan sebenarnya jadi, hidupan liar, air larian permukaan, sungai kita akan pergi ke mana. So, ni adalah aspek-aspek yang kita perlu sediakan sebuah laporan sebelum kita laksanakan. Semasa kita laksanakan, sebelum laksanakan yang pertama, kemudian semasa kita melakukan aktiviti pembinaan empangan tersebut, perlu kita sediakan laporan impak kepada alam sekitar. Yang kedua adalah dari segi kempen kesedaran. Yang ini seperti yang kita tahu, Nisa dan murid-murid rumah, kempen kesedaran ni kita dah banyak lakukan di sekolah-sekolah, di kawasan-kawasan secara formal ataupun tidak formal lah, maksudnya melalui TV, melalui billboard ataupun papan tanda di kawasan-kawasan hutan. Contohnya jangan dilarang menceroboh hutan simpan. Itu salah satu usaha kempen kesedaran lah, untuk pastikan bahawa hutan simpan kita terus kekal dan terjaga untuk generasi akan datang. Okey, seterusnya adalah kita lihat pula adalah penubuhan taman negara. Okay. Penubuhan taman negara ini adalah di bawah Akta Perhutanan 1984, adalah usaha untuk kita nak pelihara taman-taman negara yang ada di negara kita. Contohnya taman negara apa? Satu contoh. Di Pahang. Taman negara Pahang, betul. Di kampung saya. Oh, kampung dekat di sana Okey, kemudian sudah Taman Negara Endar Rompin, kemudian Taman Negara Simi Lanjau di Sarawak, kemudian banyak lagi lah. Kemudian salah satu adalah Taman Negara Tuanku Abdul Rahman di Sabah, itu berkaitan dengan kawasan pantai ataupun hidupan akuatik di kawasan Terumbu Karang. Okey, jadi Nisa boleh pergi ke Sabah lah, itu Taman Negara Tuanku Abdul Rahman. Okey, seterusnya adalah pewartaan hutan simpan juga. Okey. Kita ada taman negara, kita ada hutan simpan. Okey, hutan simpan ni ada kita gazetkan dia. Maksudnya kita letakkan, kita gazetkan. Contohnya biasanya dia berada berdekatan. Hutan simpan dan taman negara sebenarnya dia bersekali. Okey, ataupun kalau taman negara ni dia lebih luas keluasannya. Kalau hutan simpan dia lebih kecil lah, tapi dia sentiasa seiring dan sejalan lah. Ada hutan, ada taman negara. Tapi ada taman negara tak semestinya ada hutan. Okey. Dia bergantung kepada saiz hutan tersebut. Kemudian pendidikan alam sekitar. Okey, ini secara sama juga seperti yang saya ceritakan tadi, iaitu secara formal dan tidak formal. Maksudnya diajar daripada sekolah rendah, daripada sekolah rendah sehingga ke universiti, berkaitan dengan pendidikan alam sekitar dalam mata pelajaran geografi, mata pelajaran sains dan mata pelajaran moral dan sebagainya. Okey, baik, kita terbang ke negara-negara lain dulu. Wah, nak terbang ke mana, Cikgu? Okey, bersedia murid-murid, Nisa? Jom. Okey, Nisa kena ingat nanti saya akan tanya soalan. Alamak. Okey, baik. Seterusnya kita akan lihat iaitu usaha-usaha pemeliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi, iaitu di negara-negara seperti di Kanada. Kita pergi ke Kanada. Kanada ni sebenarnya adalah antara negara di Amerika Utara. Okey, maksudnya kawasan-kawasan yang sejuk lah, kawasan yang mengalami 4 musim, iaitu apa yang mereka lakukan adalah menubuhkan taman negara ataupun reserve hutan. Okey, nak melindungi haiwan-haiwan, contohnya bison, karibu, beruang grizzly dan juga beruang kutub. Bison ni adalah apa agak-agak pernah dengar? Bison ni yang Bison. macam
rupa seladang tu ke cikgu? Ada dia macam kerbau sikit. Oh, dia macam kerbau ya? Ada tanduk. Yang berbulu tu ke cikgu? Ya, betul. Tak macam di Malaysia lah. Kerbau kita tak segagah di Boyson sebab kerbau kita Boyson ni dia hidup di kawasan situ, jadi perlu bulu yang tebal. Okey, untuk dia menyesuaikan diri. Okey, itu apa yang berlaku di Kanada. Okey, seterusnya kita lihat, kita terbang ke Botswana. Okey, apa yang negara Botswana lakukan adalah kita Botswana dalam usaha untuk menghadkan kemasukan pelancong-pelancong ke kawasan yang telah digazetkan sebagai kawasan pemeliharaan. Okey, contohnya di negara kita pun kita tetapkan juga kita gazetkan kawasan, contohnya kawasan Mossy Forest di Cameron Highland. Jadi kalau Nisa pergi pada bulan Oktober, Nisa tak akan boleh masuk, tak dibenarkan masuk sebab waktu Oktober sehingga Disember itu adalah kawasan waktu pemeliharaan. So kemudian kita nak di Botswana juga apa yang kita lakukan adalah mereka menggunakan tentera untuk mencegah pemburuan haram, iaitu pemburuan merentas sempadan. Maksudnya melibatkan banyak negara-negara lain di sekitar Botswana ni, iaitu negara yang terletak di selatan Afrika. Oh, nampak begitu ketat dia cikgu, undang-undang yang ditetapkan di Botswana. Okey. Seterusnya adalah di Bhutan. Bhutan adalah negara yang kecil, tapi dia banyak spesies hidupan liar. Contohnya banyak spesies harimau. Okey, harimau tak macam harimau kita, harimau benggala, kemudian harimau salji, kemudian burung bangau hitam. Nah, itu antara spesies yang ada di Bhutan. So, mereka buatlah mengekalkan lebih kurang 60% daripada tanah negara tersebut dilitupi sebagai hutan. Okey, itu adalah antara usahalah kita nak menjaga kawasan Bhutan ni. Nak pastikan bahawa haiwan ataupun spesies hidupan liar terus kekal. Baiklah, seterusnya kita nak masuk kepada usaha pemeliharaan. Macam mana kita nak pulihkan dia? Di Malaysia, okey, kita wujudkan iaitu mewujudkan pusat konservasi. Pernah dengar pusat konservasi? Saya tahu ada pusat konservasi gajah di Temeloh, Pahang. Di Kuala Gandah. Kuala Gandah. Okey, lebih tepat di Kuala Gandah lah. Okey, ini adalah antara pusat konservasi, banyak konservasi tuntung, konservasi penyu, so banyak lagi lah. Okey, seterusnya adalah kita pindahkan hidupan liar ke tempat yang baharu, yang kedua ni adalah. So, untuk yang ini kita pindahkan, contohnya apa? Bila kita bina empangan, contohnya empangan di Kenyir, empangan Kenyir. Apa kita buat adalah kita pindahkan gajah. Okay, gajah tu dipindahkan ke kawasan yang selamat. Maksudnya secara in situ lah. Maksudnya kita pindahkan ke kawasan yang selamat. Kita bagi peluang dia untuk kawasan hidupan yang baru. Sebabkan kawasan tersebut akan tenggelam dengan air sebab kita bina empangan. Kemudian yang ketiga adalah kita nak membaik pulih habitat asal haiwan. Contohnya seperti yang saya ceritakan tadi, iaitu di kawasan Kuala Gula. Okey, melibatkan burung-burung berhijrah. Okey, jadi kalau Nisa pergi ke sana, itu merupakan kawasan paya bakau. Okey, bila haiwan ini berhijrah, dia akan bergerak daripada hemisfera utara ke hemisfera selatan. Maksudnya dia lari daripada kawasan sejuk. Jadi dia datang singgah ke negara kita. Sebab tu indahnya negara kita, Malaysia. Okey, Nisa, boleh kita teruskan lagi, Nisa? Boleh, dan murid-murid di rumah. Seterusnya adalah kita lakukan penghutanan semula ataupun kita bina ladang hutan. Okey, kita tanam banyak pokok akasia. Pokok akasia ni dia cepat tumbuh. Okey, jadi dia cepat membesar. Jadi kawasan tersebut cepat pulih daripada kerosakan. Baik, kita terbang ke negara-negara lain. Ayuh. Okey, sebelum tu kita lihat dulu pusat konservasi hidupan liar di antaranya adalah di kawasan Jenderal Selatan Pahang pun ada, itu berkaitan dengan seladang. Kalau tadi gajah itu di Kuala Gandah di Pahang. Apa yang kita lakukan adalah kita buat penyelidikan. Kita buat pendidikan, kemudian kita buat rekreasi, kemudian buat ekologi. Jadi Nisa boleh pergi ke sana untuk naik gajah. Itu salah satu daripada usaha pendidikan dan juga rekreasi lah. Kemudian pemeliharaan. Itu secara in situ, itu di dalam hutan sendiri. Kemudian ex situ lah. Ex situ ini adalah di dalam zoo. Bila dalam zoo, kita kena beri makanan pula lah. Okey, so banyak dia nak makan apa, so kita kena faham lah. Kalau tenggiling nak makan semut, kena cari semut untuk makan. Cari semut. Jadi kalau kita
nak jadi ahli zoologi. Jadi kita kena kenal pastilah gajah makan apa, kucing makan apa. Kucing makan apa? Kucing kalau di rumah, kucing yang dibela makan makanan yang diberi, makanan yang telah diproses. Kucing biasa makan ikan. Tapi kalau gajah, harimau susah jugalah untuk kita sediakan makanan. Okey, baik. Kita terbang ke negara-negara lain. Okey, yang pertama sekali kita nak terbang ke Sweden. Okey, Sweden ni terletak di mana, Nisa? Sweden terletak di utara. Terletak di utara benua Eropah. Baik. Okey, antara negara yang paling besar sekali di benua Eropah adalah di Sweden. Okey, Sweden ni apa yang mereka buatlah, kita wujudkan agensi hutan Sweden. Baik. Okey, adalah usaha untuk nak memastikan pelaksanaan iaitu penghutanan di Sweden. Seterusnya adalah kita lihat itu program pemeliharaan hutan asli atau di China, iaitu melalui mereka melarang pembalakan dan penanaman hutan dengan insentif kepada perusahaan hutan. Maksudnya di China ni lebih menggalakkan kepada perusahaan hutan, maksudnya kita buat proses penanaman semula. Baik, kita terbang ke Kenya. Okey. Kenya dekat sini ada zirafah. Okey. Dia ada hutan tropika, dia ada hutan savana. Jadi banyak hutan kat sini. Jadi banyak elemen-elemen, banyak tumbuh-tumbuhan, banyak hidupan liar. Okey. Apa yang mereka buatlah program hutan serantau, mewakili salah satu daripada 4 inisiatif. Baik. Yang mana apa yang mereka buatlah melibatkan komuniti dan juga pihak-pihak luar untuk bekerjasama untuk melindungi spesies-spesies haiwan daripada pupus melalui kawasan pelindungan dan juga ekonomi ataupun dipanggil ekonomi hijau lah. Baik. Untuk pastikan bahawa hidupan liar, contoh gajah, zirafah, zebra kekal di kawasan hutan di Kenya. Baiklah, bersedia Nisa? Wah, dah tiba masa untuk saya menjawab soalan ni, Cikgu. Okey. Baik, murid-murid di rumah, bantulah saya. Kita jawab bersama-sama. Baik. Baik, kita akan buat perbincangan. Baik. Okey, Nisa boleh sediakan pen untuk tulis. Baik. Okay, sedikit sebab bincang ni banyak lah kan. Ya, So Nisa, saya nak minta Nisa bandingkan usaha-usaha pemeliharaan dan pemeliharaan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di dunia. Di dunia. Okey. Maknanya Kita antara negara bandingkan Malaysia dan juga dunia. negara-negara lain. Baik. Okey. So sementara menunggu Nisa untuk sediakan jawapan. Baik. So murid-murid di rumah, ini adalah usaha-usaha sebenarnya apa yang kita lakukan di Malaysia dan juga di negara-negara lain adalah hampir sama. Okey, kita juga berusaha untuk pastikan bahawa hidupan liar kita, tumbuh-tumbuhan semulajadi kita di dalam hutan tropika kita masih terus kekal. Jadi ini adalah usaha-usaha secara bersama sebab hutan ni menyumbang oksigen tertinggi di dunia bagi seluruh dunia. Nisa dah bersedia, Nisa? Oh, saya rasa cukup kot jawapan saya ni. Okey, bentangkan jawapan. Baik, ini adalah jawapan saya. Di mana kita ada di Malaysia dan juga di negara lain. Oh, saya ada agensi yang terlibat di Malaysia. Saya buat 2 kolom untuk lebih jelas menunjukkan jawapan saya lah. Okey. Di Malaysia kita ada Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, di mana kita ada rizal hutan berbanding keluasan negara, kita ada lebih 50%. Di Malaysia maksudnya Nisa, hutan kita ada lebih daripada 50%. Di mana keadaannya cikgu 50.331%. Di negara lain berapa peratus, Rizal? Kalau di negara lain, contohlah negara lain mereka ada agensi hutan Sweden SFA. Kalau di Botswana mereka mengekalkan 25% dan di Bhutan mereka mengekalkan lebih separuh lah daripada negara mereka, iaitu 60%. Okey, 60% tu daripada keluasan negara tersebut lah. Keluasan negara. Okey, ini adalah satu tanggungjawab yang besar juga kepada generasi akan datang dan juga pihak-pihak yang terbabit untuk pastikan bahawa hutan negara kita ni terus kekal lebih daripada 50%. Ustaz rasa akan berkurangan tak? Kalau aktiviti contohnya yang akan menjejaskan kawasan hutan kita tidak terkawal, akan berkurangan. Jadi kita kena kawal, kena pelihara dan pelihara. Betul, cikgu? Ya, betul. Seperti negara-negara lain juga menghadapi cabaran yang sama untuk kita kekalkan kawasan hutan kita. Okey, baik. Nisa dah bersedia? Ada soalan lagi? Mari. Ada lagi. Murid-murid di rumah, tadi jawapan mereka pun nampak lebih kurang sama macam saya, cikgu. Okey, jom. Baik. Kita pergi. Kita lihat yang kedua. Baik. Okey, sila bahaskan Nisa, iaitu populasi haiwan di bawah masih banyak di Malaysia. Haiwan apakah? Okey, baik. Haiwan apa ni?
Saya nampak harimau Malaya, cikgu. Ya, harimau Tapi Malaya. ini bukan harimau Malaya yang Banyak menendang ke? bola masuk ke gol tu. Setuju tak? Setuju dengan statement ni? Saya tak setuju. Kenapa tak setuju? saya tak Okey, setuju. jawab dulu. Okey, saya akan tulis jawapan Okey. saya, cikgu. Ini adalah merupakan untuk murid-murid di rumah, ini merupakan kawasan merupakan spesies raja rimba ataupun pak belang kita. Okey, kita ada hutan lebih daripada 50%. Okey, adakah harimau ni masih lagi banyak dalam hutan negara kita? So kita nak dengar jawapan daripada Nisa nanti. Okey, Nisa dah bersedia? Okey. Saya bersedia. Okey, ini adalah bentangkan jawapan. daripada bacaan daripada WWF World Wildlife Federation ni, cikgu. Fun. Tabung hidupan liar dunia. Ya, baik. So mengikut daripada WWF, laporan, populasi harimau Malaya kita ni dah kurang daripada 150 ekor, cikgu. Jadi ini sangat, orang kata apa, membimbangkan. Nanti saya takut-takut esok lusa anak-anak cucu tidak dapat melihat dengan, orang kata apa, haiwan ini di masa akan datang. Dan ini adalah punca-punca kenapa haiwan ini diancam kepupusan. Okay, yang pertama, kerana wujudnya pemburuan haram, mungkin pemburu haram ingin mendapatkan kulitnya. Betul. Kan, mungkin kukunya, kita tak tahulah apa benda yang mereka nak guna. Kemudian berlakunya perdagangan hidupan liar, di mana hidupan-hidupan liar diburu dan dijual. Mungkin sebagai makanan eksotik ataupun bahagian-bahagian tubuh badan mereka. Yang ketiga, haiwan-haiwan liar ini kehilangan habitat akibat daripada aktiviti perhutanan yang tidak terkawal. Kegiatan Contoh manusia lah. Pembalakan, pembukaan empangan dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali, kekurangan sumber makanan. Apabila hutan-hutan dah tak ada, cikgu, sumber makanan mereka pun berkurang. Jadi inilah yang menyebabkan harimau Malaya diancam kepupusan. Bagaimana, cikgu, jawapan saya? Okey. Tulisan saya dah. Okey, murid-murid rumah boleh fikir-fikirkan dulu. Baik. Betul ke tak jawapan Nisa berikan ni? Adakah sama pendapat saya dan pendapat murid-murid? Dah muktamad? Saya kunci jawapan saya, cikgu. Siap. Nisa sempat lagi cari laporan daripada WWF, iaitu tabung hidupan liar dunia. Ya. Okey, iaitu maksudnya hutan negara kita ni masih lagi ada spesies harimau, harimau Malaya. Baik. Kurang daripada 150 ekor. So spesies ni akan makin lama makin berkurang. Makin berkurang. Okey, so saya nak bagi ganjaran ke? bagi ganjaran dah, betul lah. Okey. Ada lagi ke ganjaran? Okey, boleh dapatkan dalam bunga rafflesia. Sebenarnya kalau murid-murid rumah tahu, sebenarnya bunga rafflesia ni tak boleh kita masuk tangan-tangan dalam tu. Okey, sebenarnya kalau dalam hutan sebenarnya bunga rafflesia ni kalau dia dah berkembang, dia akan berbau busuk seperti mana bangkai. Bangkai haiwan yang mati. Bau dia busuk, cikgu, dia kan bunga. Walaupun dia bunga tapi dia mengeluarkan bau yang busuk. So jadi dia akan menarik perhatian lalat, semut-semut dan sebagainya untuk datang ke pergi ke kawasan lubang sebut sebagai makanan lah. Baik, mungkin saya lihat mungkin ya, cikgu, kalau saya tidak salah, mungkin ia sebagai satu mekanisme melindungi bunga itu sendiri daripada didekati oleh haiwan-haiwan. Mungkin ya, cikgu. Itu yang unik ni. Sebenarnya dia adalah parasit. Ya ke? Dia menumpang pada pokok-pokok, kayu buruk dan sebagainya. Baiklah. Sebenarnya, cikgu, kita telah pun tiba di penghujung kelas kita. Kita nak belajar macam-macam lagi tentang pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Jadi saya nak minta Cikgu Zaki untuk berikan kita rumusan terhadap apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Silakan, cikgu. Okey, Nisa dan murid-murid rumah. So ini adalah merupakan profil lapisan hutan. Yang paling penting adalah kita kena pastikan lapisan kanopi di sini lapisan kanopi sini terus terpelihara. Baik. Sebab lapisan kanopi ini sangat penting sebab dia menyimpan banyak pelbagai spesies haiwan, tumbuh-tumbuhan, menyederhanakan suhu. Kita dapat memastikan bahawa hutan kita dapat menyimpan air sebanyak yang boleh untuk pastikan bahawa generasi akan datang akan dapat menikmati sumber air, hidupan liar, tumbuh-tumbuhan semula jadi. Dan juga begitu juga dengan kita lihat di sini hutan yang kata di negara kita ada hutan gunung, kemudian kita ada hutan tropik dan hutan pantai. Semua ni ada orang rumahnya. Rumah di sini ada haiwan, di sini ada haiwan, di sana pun ada haiwan. Jadi kita pastikan rumah-rumah haiwan, tumbuh-tumbuhan semula jadi terus terpelihara. Jadi untuk hari ini kita dah berjaya mencapai 5 standard pembelajaran. Jadi untuk Nisa saya berikan 5 bintang. 5 bintang untuk saya dan juga saya dapat hadiah-hadiah
berupa ganjaran. Pada Ya. hari ini terima kasih Cikgu Zaki. Saya nak minta cikgu untuk kongsikan kepada murid-murid di rumah bagaimana mereka nak mendapatkan bahan pembelajaran ataupun latihan pengukuhan. Memandangkan tadi saya dapat dah 5 bintang prestasi saya tadi. Silakan cikgu. Okey, murid-murid boleh rujuk sumberku melalui laman sesawang kita. Baik. Kita dapat tambahkan lebih banyak lagi ilmu pengetahuan yang ada untuk meningkatkan prestasi murid-murid dalam mata pelajaran geografi. Ya, betul tu, murid-murid boleh ke pautan yang tertera di kaca televisyen anda. Baiklah, dengan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Teknologis Muhammad Zaki Said dari SMK Penanti Bukit Mertajam Pulau Pinang, dan juga terima kasih kepada jurubahasa isyarat kita pada hari ini, Cikgu Syamila Nair Chandran dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil, Kuala Lumpur. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang sedang menonton kami sehingga ke saat ini. Semoga kita bertemu lagi. Saya Nisa K. Terima kasih.